Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 27, manfaatkan kemajuan teknologi. Dengan tajuknya, Teknologi Rumah Pintar. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.2. Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.2.6. Mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 155 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Apa yang kamu lihat di buku teks kamu itu adalah perbualan antara Jian Hui dan ayahnya tentang teknologi rumah pintar. Cikgu ingin menarik perhatian kamu ke bahagian aktiviti. Di bahagian aktiviti ada satu tugasan yang telah diberi kepada kamu. Mari kita lihat apakah tugasannya. Kamu dikehendaki menyebut pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan betul dan tepatnya. Berdasarkan arahan ini, kita akan membincangkan tentang jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat dalam perbualan antara Jian Hui dan ayahnya. Sebelum melanjutkan perbincangan kita tentang jenis ayat dan ragam ayat, cikgu akan menerangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan jenis ayat dan ragam ayat. Cikgu percaya yang kamu telah pun belajar tentang jenis ayat dan ragam ayat. Maka, cikgu akan terangkan hanya secara ringkas mengenai perkara ini. Jenis ayat terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama dikenali dengan ayat penyata. Yang kedua dikenali dengan ayat tanya. Yang ketiga adalah ayat perintah. Manakala yang keempat ialah ayat seruan. Cikgu akan terangkan satu persatu. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud untuk menyatakan atau menerangkan sesuatu hal. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Apakah yang dimaksudkan oleh ayat tanya? Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Terdapat dua jenis ayat tanya, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Tanda soal diletakkan pada akhir ayat dalam tulisan. Kita lihat pula apakah yang dikatakan ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat perintah terdiri daripada 4 jenis, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Dan terakhir kita lihat pula apakah yang dikatakan oleh ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang digunakan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah
gembira, sakit, benci dan sebagainya. Tanda seru biasanya diletakkan pada akhir ayat seruan. Ayat seruan didahului oleh kata seru seperti amboi, wah, oh, aduh, cis dan sebagainya. Seterusnya, cikgu akan terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan ragam ayat. Ragam ayat kita boleh bahagikan kepada dua jenis. Yang pertama, ayat aktif dan yang kedua, ayat pasif. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Cikgu akan berikan contoh ayatnya. Ali menendang bola itu. Kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif, iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. Cikgu akan berikan contoh ayat pasif. Contoh ayatnya, bola itu ditendang oleh Ali. Jika kamu lihat ayat aktif, Ali menendang bola itu. Tetapi bila kita tukar kepada ayat pasif, subjek ataupun objek asal kita letakkan di hadapan, iaitu bola itu ditendang oleh Ali. Seterusnya, mari kita lihat satu persatu gambar yang terdapat pada halaman 155 buku teks kamu, di mana terdapat perbualan antara Jian Hui dan ayahnya tentang teknologi rumah pintar. Sambil itu kita akan mengasingkan atau kita akan mengkategorikan ayat-ayat yang diujarkan dalam dialog antara Jian Hui dan ayahnya kepada jenis-jenis ayat. Kita lihat apakah yang diucapkan oleh ayah Jian Hui. Apakah maklumat yang sedang kamu baca, Jian Hui? Itu adalah dialog yang diujarkan oleh ayah Jian Hui. Jika kita lihat pada ayat ini, kita dapati ada tanda soal pada hujung ayat ini. Dan ini secara tidak langsung kita boleh kategorikan ayat ini kepada ayat tanya. Kerana yang pertama ada kata tanya di hadapannya, iaitu perkataan apa, diikuti dengan tanda soal di hujung ayat tersebut. Kita lihat apa yang dijawab oleh Jian Hui. Saya sedang membaca maklumat tentang teknologi rumah pintar. Ini adalah ayat pertama yang diucapkan oleh Jian Hui. Berdasarkan apa yang diucapkan oleh Jian Hui, ayat ini kita boleh kategorikan sebagai ayat aktif. Kerana perkataan baca itu ditambah dengan imbuhan mem di hadapannya menjadikan ini adalah ayat aktif. Iaitu Jian Hui merupakan subjek yang sedang melakukan perbuatan membaca. Manakala ayat kedua yang diucapkan oleh Jian Hui adalah maklumat ini ditulis oleh seorang pakar keselamatan rumah. Ayat ini kita boleh kategorikan sebagai ayat pasif. Kenapa kita kategorikan ayat ini sebagai ayat pasif? Ya, kerana
perkataan tulis itu ditambah dengan imbuhan di diikuti oleh perkataan oleh menjadikan ini adalah ayat pasif. Seterusnya kita lihat pula gambar yang kedua yang terdapat di halaman 155 buku teks kamu. Perbualan antara Jian Hui dan ayahnya tentang teknologi rumah pintar masih berlangsung lagi. Kita lihat apakah yang diucapkan oleh ayah Jian Hui. Tolong ceritakan kebaikan teknologi itu kepada ayah. Berdasarkan ayat yang diucapkan oleh ayah Jian Hui ini, ayah Jian Hui menggunakan perkataan tolong. Oleh itu, kita boleh kategorikan ayat ini sebagai ayat perintah kerana perkataan tolong itu tergolong dalam ataupun merupakan ayat permintaan. Seterusnya, ayat yang diucapkan oleh ayah Jian Hui ialah ayah ingin mengetahuinya dengan lebih lanjut. Ayat ini kita boleh kategorikan sebagai ayat penyata. Seterusnya, cikgu ingin menarik perhatian kamu kepada informasi ataupun jawapan yang diberikan oleh Jian Hui kepada permintaan ayahnya tentang teknologi rumah pintar. Apa yang disampaikan atau kita baca sekejap lagi adalah maklumat-maklumat. Apakah yang dimaksudkan oleh teknologi rumah pintar? Barangan elektrik di rumah dapat dikawal melalui telefon bimbit. Alat keselamatan rumah seperti penggerak, kunci pintu serta paparan kamera litar tertutup atau CCTV dapat dikawal dari jauh. Masa dan bil elektrik dapat dijimatkan. Sistem pencahayaan dan pengudaraan rumah dapat dikawal secara automatik. Mesej amaran dihantar terus ke telefon bimbit pengguna apabila berlaku pencerobohan. Sekiranya pengguna terlupa untuk menghidupkan penggerak sebelum keluar rumah, mereka dapat mengaktifkannya pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Itu adalah maklumat yang disampaikan oleh Jian Hui tentang teknologi rumah pintar kepada ayahnya. Mari kita lihat pula gambar yang ketiga yang terdapat di buku teks kamu, di mana masih berlangsung perbualan antara ayah Jian Hui dan Jian Hui. Kita lihat apakah dialog tersebut. Pakar keselamatan ini ayah kenal. Jika kita lihat kepada ayat ini, penggunaan perkataan di situ merupakan kata seru dan di hujung ayat tersebut ada tanda seru. Maka kita boleh kategorikan ayat ini sebagai ayat seruan. Terlihat ayat yang kedua. Beliau kawan ayah semasa menuntut di Menara Gading. Ayat ini merupakan ayat penerangan oleh ayah Jian Hui kepada Jian Hui tentang kawannya. Jadi ayat ini kita boleh kategorikan sebagai ayat penyata. Maka kita telah lengkapkan kesemua ketiga-tiga gambar yang terdapat di buku teks kamu dan kita telah kategorikan mengikut jenis-jenis dan ragam ayat. Kini tibalah masanya untuk kamu membuat latihan tentang jenis ayat dan ragam ayat berdasarkan perbincangan kita tadi. Apakah soalannya?
Jika kamu lihat, kamu sebenarnya dikehendaki menyalin semula ayat-ayat yang telah kita bincangkan tadi mengikut jenis dan ragam ayatnya. Kamu boleh rujuk semula perbincangan awal kita tadi. Jadi, buat latihan ini di buku tulis kamu. Dan selepas siap nanti, kamu boleh minta cikgu kamu untuk semak. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk teknologi rumah pintar berdasarkan maklumat dan gambar yang dipaparkan di halaman 155 buku teks kamu. Perbincangan kita tadi menggunakan rujukan buku teks Bahasa Melayu tahun 6 halaman 155. Semoga apa yang disampaikan tadi memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe my Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.